Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 5 Oktober 2021 bersama saya Fidas Matrang. Berita dimulakan dengan Kerajaan Sarawak melalui Kementerian Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak KWKPK sentiasa komited dalam memastikan semua rakyat di negeri ini yang memerlukan tidak terlepas dari menikmati pelbagai insentif dan bantuan yang disediakan. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata melalui Jerayawara, taklimat inisiatif kerajaan mereka berpeluang mendekati rakyat khususnya di luar bandar bagi menerangkan pelbagai inisiatif maupun bantuan yang disediakan pihaknya termasuk dari Kerajaan Pusat melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Katanya penglibatan wakil rakyat dan pemimpin peringkat di peringkat akar umbi dalam Jerayawara berkenaan akan menjadikan pemudah cara dalam menyampaikan maklumat berkenaan inisiatif dilaksanakan kerajaan kepada masyarakat. Kita pasti bahawa disebabkan pandemik COVID-19 ini, rakyat kita yang memerlukan bantuan lebih tinggi daripada yang menerima bantuan bulanan ini. Jadi dengan adanya Jerayawara seperti ini, di mana dihadiri oleh orang berpengaruh dalam masyarakat itu yang terdiri daripada ahli yang berhormat, ketua-ketua masyarakat, ketua-ketua kaum, pemimpin di akar umbi, mereka dapat menyampaikan maklumat yang telah kita berikan semasa forum seperti ini supaya mereka menjadi bukan saja penyampai maklumat, juga akan menjadi pemudah cara untuk yang memerlukan bantuan itu mohon bantuan di Jabatan Kebajikan ataupun melalui kementerian kita. Jadi itu adalah objektif kita dalam siri Jerayawara seperti ini. Beliau berkata demikian kepada media semasa merasmikan taklimat inisiatif kerajaan yang diadakan di Dewan Serbaguna Kampung Seberang Sarike pada Isnin. Menurutnya melalui Jerayawara, berkenaan pihaknya juga berpeluang menjelaskan pelbagai inisiatif yang diperkenalkan Kerajaan Sarawak dalam membantu rakyat Sarawak. Berkaitan dengan inisiatif kerajaan negeri. Jadi dalam Jerayawara ini, kita bukan saja bermaklumkan tentang bantuan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat, peruntukan daripada kerajaan persekutuan, kita juga terangkan inisiatif-inisiatif kerajaan negeri Sarawak untuk rakyat Sarawak. Jadi terdapat inisiatif seperti Endowment Fund Sarawak, iaitu untuk anak kelahiran Sarawak, RM1,000 simpanan permulaannya. Kemudian bantuan untuk ibu yang bersalin RM450, grant RM5,000 untuk institusi awal pendidikan kanak-kanak yang berdaftar di negeri Sarawak. Kemudian bantuan penyalang Gold Card dan bantuan untuk pesakit buah pita. Sementara itu, Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuala Rajang, Datuk Len Talib Saleh amat berterima kasih kepada Datuk Seri Hajah Fatimah dan JKM atas kesudian datang ke Sarike untuk menerangkan mengenai pelbagai inisiatif kerajaan bagi membantu rakyat. Jadi oleh sebab itu kita mengucapkan terima kasih kepada Datuk Seri dan juga Kementerian Jabatan Kebajikan yang diketuaikan oleh Puan Nuriah, kerana dalam usaha mereka untuk berkongsi maklumat kepada rakyat di seluruh Sarawak dan hari ini kita disertai bersama tuah kena dengan sendirinya menerima maklumat yang terkini, menerima bantuan. Seperti yang kita sedia maklum tadi, banyak maklumat ataupun insentif yang disediakan oleh kerajaan negeri di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Abang Jo, dan ia akan melibatkan perbelanjaan yang begitu besar. Dengan adanya pendekatan begini, dengan adanya sumber baru kerajaan negeri Sarawak, kita mengucapkan terima kasih kepada kerajaan negeri kerana telah prihatin mengenai dengan permasalahan yang dihadapi oleh rakyat di tempat di Sarawak keseluruhannya. Berita seterusnya, Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Datuk Julaihi Narawi turun padang bagi meninjau tapak projek pembinaan lebuh raya dari Sebuyau ke Lingga pada Isnin. Beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sebuyau memaklumkan tujuan projek ini adalah untuk memendekkan masa dan jarak perjalanan dari Kuching ke Simanggang, Betong dan Sibu sekaligus menghubungkan Coastal Road Network dan Pen Borneo Highway. Jelasnya lagi, 3 buah jambatan akan dibina sepanjang projek jalan raya tersebut, iaitu Jambatan Sungai Lidi, Jambatan Sungai Parit dan Jambatan menyeberangi Sungai Lingga. Dan sepanjang jalan raya yang dicadangkan ini
kita ada 3 jambatan. Jambatan kecil 2, jambatan Sungai Ligi, jambatan Sungai Parit yang panjangnya 70 meter, 50 meter satu. Maknanya tiap-tiap satu Sungai Ligi 50 meter, Sungai Parit 50 meter. Dan satu lagi ialah jambatan menyeberang Sungai Lingga sepanjang 720 meter. Jadi dia komplit jalan dari Sebiau hingga ke Lingga. Datuk Julaihi menambah pelaksanaan projek tersebut telah bermula sejak 5 Januari lepas dan dijangka siap dalam tempoh 52 bulan iaitu pada 4 Mei 2025. Beralih mengenai program vaksinasi remaja, seramai 892 orang pelajar sekolah menengah kebangsaan SMK Muara Tuang menerima suntikan dos pertama vaksin COVID-19 di Pusat Pemberian Vaksin PPV Sekolah Kebangsaan SK Agama Ibnu Khaldun pada Isnin. Penyelaras PPV SK Agama Ibnu Khaldun, Dr. Noyatini Merali memaklumkan program vaksinasi bagi remaja berumur 12 hingga 15 tersebut beroperasi selama 2 hari bermula 4 hingga 5 Oktober ini. Hari ini kita berada di Pusat Pemberian Vaksin Sekolah Ibnu Khaldun. Hari ini dianggarkan selama 890 lebih pelajar dari SMK Muara Tuang. Esok hari juga bersambung dianggarkan selama 700 lebih pelajar juga dari SMK Muara Tuang dan bercampur dengan beberapa sekolah rendah lah. So mereka akan menerima vaksin Pfizer ataupun Comirnaty untuk remaja 12 hingga 15 tahun. Tambah Dr. Noyatini lagi, kehadiran ibu bapa yang menemani anak mereka menunjukkan tahap sokongan yang tinggi bagi menjadikan program vaksinasi. Rata-rata pelajar yang ditemui berasa bersyukur dan gembira kerana telah mendapat suntikan vaksin dos pertama dan turut merakamkan penghargaan kepada Kerajaan Sarawak di atas usaha pemberian vaksin kepada golongan remaja. Sementara itu, proses vaksinasi remaja 16 dan 17 tahun di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Masyarakat Beluru diteruskan bagi pemberian vaksin dos kedua. Seramai 150 orang pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Tinjar dan remaja yang tidak bersekolah di sekitar Pekan Beluru menerima vaksin lengkap pada Ahad. Sehingga 3 Oktober, seramai 16,239 penduduk di daerah Beluru telah menerima vaksin lengkap. Berita diteruskan dengan 2 buah rumah panjang di kawasan Sare menerima bantuan bakul makanan sumbangan Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak. Merangkap Ahli Dagangan Negeri Adun Kuala Rajang Datuk Len Talib Saleh. Sumbangan kepada Rumah Gerincing Cak 21 pintu dan Rumah Buni Bujau 22 pintu itu dilaksanakan melalui Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri Dun Kuala Rajang pada Ahad. Ini selepas Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Sari K mengeluarkan arahan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bagi kedua rumah panjang berkenaan bermula 29 September sehingga 8 Oktober 2021. Datuk Len berharap agar bantuan bakul makanan itu dapat meringankan beban yang ditanggung dan menyeru penduduk rumah panjang di kawasan Sari mematuhi arahan yang telah dikeluarkan. Pada masa yang sama, beliau sentiasa menasihatkan agar ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK dan tuai-tuai rumah mengambil langkah perlu dalam memastikan keselamatan kawasan seliaan masing-masing bagi mengekang penularan COVID-19. Beralih dengan laporan harian COVID-19 dalam penyertaan media Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak pada Isnin, Sarawak mencatatkan 1,189 kes positif baru COVID-19 melibatkan 35 daerah dan menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 216,765 kes. Daerah-daerah yang melaporkan kes adalah seperti yang tertera. Dalam pada itu, JPBN Sarawak menerusi kenyataan media memaklumkan 1,174 atau 98.74% kes baru dalam kategori 1 dan 2, manakala 15 atau 1.26% dalam kategori 3, 4 dan 5. JPBN Sarawak turut melaporkan 20 kes kematian telah dilaporkan melibatkan individu berumur dalam lingkungan 28 hingga 84 tahun. Dalam perkembangan sama, JPBN Sarawak mengisytiharkan satu kluster baru iaitu kluster Terimah Limbang. Manakala 3 kluster diisytiharkan tamat iaitu kluster Sungai Ringin Meradong, kluster Jalan Bulan Sabit Miri dan kluster Jalan Batu Lintang Kuching.
Sementara itu, jumlah kluster yang masih aktif adalah sebanyak 100 kluster dan 4 kluster aktif diisytiharkan mempunyai penambahan kes baru iaitu kluster Tembok Limbang, kluster Bunge, kluster Kampung Segedup dan kluster Long Urun. Sedikit berita banjir, seramai 88 ketua isi rumah KIR dari 6 buah rumah panjang di sekitar kawasan pendalaman Bukit Mabong yang terkesan akibat banjir telah mendapat bantuan makanan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Kapit. Agihan bantuan itu turut dilaksanakan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Bukit Mabong pada Ahad. Berikut 6 rumah panjang di kawasan Bukit Mabong yang terjejas akibat banjir. Kawasan rumah panjang ini paling mudah terjejas dan mengalami banjir kerana terletak berhampiran dengan Sungai Baleh. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fidas Machuang dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS. Kita perlu mengingatkan diri kita bahawa kita dapat menurunkan lekuk jangkitan sebelum ini dan saya yakin kita dapat melakukannya sekali lagi. Namun, ini hanya boleh berlaku dengan kerjasama semua pihak. Kerana semua pihak dan semua orang telah memainkan peranan mereka dengan mematuhi SOP yang ditetapkan oleh STMC.